Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi menyiapkan tugasan berkumpulan ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 13 telah memilih syarikat Manchis Food Industry Sdn Bhd. Kumpulan kami terdiri daripada Siti Nur Azahra binti Roslan, Nur Hasniza binti Cik Man, Doreen Lawi Wei, Ni Aina Balkis binti Niza, Siti Nur Hasni binti Mat Yasin, Adeline Yasfin binti Abdul Majid, Siti Aisyah Umairah binti Mat Rudin, Siti Nur Badariah binti Muhammad Radzi, Munirah binti Mansur dan Muhammad Alif Haikal bin Abdul Jabbar. Assalamualaikum. Okey, kita pergi pada slide seterusnya iaitu berkenaan pengurusan. Okey, pengurusan mengikut Errol Lincoln bermaksud seni menyelesaikan sesuatu secara bersama orang-orang dalam kumpulan yang diatur secara formal. Okey, mengikut Van Vliet and Peterson pula, pengurusan ditarifkan sebagai sekumpulan aktiviti yang ditujukan pada penggunaan sumber yang cekap dan berkesan dalam mencapai satu atau lebih tujuan. Okey, pengurusan mempunyai 4 fungsi iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Seterusnya, sangat penting untuk kita belajar pengurusan kerana dapat memahami cara berurusan dengan organisasi dari luar dan bagaimana berhubung dengan penyelia organisasi. Okey, kita pergi pada slide seterusnya berkenaan organisasi. Mengikut Kinnicky and Williams, organisasi ditarifkan sebagai kumpulan orang yang melakukan tugas bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang sama dan khusus. Okey, organisasi terbahagi kepada 3 iaitu organisasi untung, organisasi bungkal untung dan organisasi saling menguntungkan. Okey, terdapat perbezaan antara organisasi untung dan bungkal untung iaitu organisasi untung bermotifkan keuntungan, manakala organisasi buka untung mengutamakan perkhidmatan kepada pelanggan. Seterusnya, latar belakang organisasi Manchis. Manchis Food Industry Sdn Bhd ataupun Manchis ialah pengeluar makanan biskut swasta di Malaysia. Ia merupakan industri pemprosesan makanan yang bermula operasi pada tahun 1991. Munch World Marketing Sdn Bhd telah ditubuhkan dan merupakan cabang pemasaran produk Manchis dan pengedar tunggal produknya yang tersedia di pelbagai negara. Pelbagai jenis keluaran dan jenama yang dihasilkan oleh Munchies seperti Captain Munch, Oat Crunch, Lexus, Music and Biscuits. Kualiti dan kesedapan produk Munchies telah menyebabkan organisasi ini mendapat biskut Brand of the Year di World Branding Awards 2019 dan menjadikannya antara organisasi keluaran biskut yang berjaya dan dipercayai. Misi Munchies adalah untuk menyediakan biskut dan makanan ringan yang menyeronokkan, sedap dan enak untuk semua orang di seluruh dunia. Munchies berharap produk yang dikeluarkan dapat menjadi yang terbaik, bukan sahaja dalam sesebuah negara tetapi juga dalam dunia. Prinsip Munchies adalah untuk sentiasa menawarkan makanan berkualiti dan istimewa dengan harga yang berpatutan. Visi Munchies adalah untuk berada di kedudukan teratas di setiap negara di mana kita bertanding. Munchies akan berusaha secara berterusan untuk menjadi syarikat yang dinamik serta berdaya saing menerusi pakatan perpasukan yang teguh dan mantap. Munchies sentiasa memilih bahan terbaik untuk menghasilkan biskut dan waffle yang lezat dan enak. Munchies berpegang teguh untuk menyediakan dan menghasilkan produk yang berkualiti kepada para pelanggan. Bagi mencapai visi dan misi, Munchies telah mengenal pasti objektif iaitu meletakkan sebahagian besar keberanian dalam semua perkara dan terus menjabar organisasi kami sebagai penanda aras yang terbaik. Kedua, sentiasa berfikir di luar kota untuk menghubungkan idea baru dengan realiti perniagaan. Ketiga, mendorong kejayaan dengan bersinergi menuju matlamat sama dan mengenali, menolong serta meraihkan satu sama lain. Keempat, keutamaan terhadap kesungguhan dan kecemerlangan dalam melaksanakan rancangan. Kelima, sentiasa memperbaiki dan mengubah organisasi menjadi yang terbaik.
Dan yang terakhir ialah sentiasa bersemangat untuk mencapai visi dan matlamat. Empat fungsi pengurusan yang diperlukan oleh syarikat untuk mencapai matlamat adalah perancangan, organisasi, kepimpinan dan kawalan. Perancangan adalah proses syarikat yang menetapkan matlamat organisasi dan memutuskan bagaimana hendak mencapainya. Manci dibentuk untuk memikirkan permintaan pengguna, pengurusan kilang dan pentadbirannya. Selain itu, merangka dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Matlamat. Penyataan visi akan berada di kedudukan teratas di setiap negara tempat bersaing. Misi adalah untuk menyediakan biskut dan makanan ringan yang menyeronokkan, sedap, enak untuk semua orang di seluruh dunia. Tujuan manci adalah untuk mendapatkan lebih banyak kepuasan daripada pelanggan agar matlamat yang ditetapkan tercapai. Manci memerlukan lebih banyak usaha untuk membuat inovasi, berkongsi produk bermanfaat dan lazat. Perancangan strategik adalah manci akan terus mengekalkan status produknya berkualiti tinggi. Slogan yang difokuskan pada mancis adalah jaminan kualiti kami dan Bite Me digunakan untuk strategi menarik pelanggan baru. Bite Me diberi maksud B. Berani, I. Inovatif, T. Kerja berpasukan, E. Keusahawanan, M. Melakukan kelainan, dan E. Bersemangat. Seterusnya ialah perancangan taktikal. Perancangan taktikal merupakan rancangan jangka pendek dalam tempoh 6 hingga 24 bulan. Perancangan ini dijalankan untuk melaksanakan dasar dan rancangan strategik, mengawasi dan menyelaraskan aktiviti pengurus bawahan dan kerap membuat keputusan tanpa asas prosedur maklumat yang jelas. Syarikat mancis juga merancang untuk meningkatkan prestasi perniagaan mereka sehingga menembusi pasaran global dengan melakukan promosi melalui iklan, televisyen kepada semua pelanggan daripada pelbagai negara serta menubuhkan pasukan dan membuka pasaran asing. Selain itu, syarikat mancis juga merancang untuk mengeluarkan pelbagai produk baru dan periksaan yang baru dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D. Setiap produk yang dikeluarkan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum tersenarai di pasaran dan khidmat pelanggan syarikat mancis agar jenama mancis ini dapat menjadi pilihan utama kepada semua lapisan masyarakat daripada pelbagai negara. Seterusnya, syarikat mancis juga akan menetapkan harga yang rendah dan berpatutan untuk menggalakkan lebih ramai pelanggan membeli dan mencuba produk baru daripada mancis. Syarikat mancis lebih memfokuskan kepada keperluan bersama pelanggan. Harga produk mereka yang rendah dan berpatutan ini sesuai untuk semua kelas sosial seperti kelas atas, menengah dan rendah. Seterusnya kita lihat perancangan operasi. Perancangan operasi adalah rancangan yang diuruskan oleh bahagian organisasi secara jelas menentukan tindakan yang harus diambil untuk menyokong perancangan strategik dan perancangan taktikal sebentar tadi. Perancangan operasi boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, rancangan penggunaan tunggal, iaitu untuk mengurangkan kos, syarikat mancis meningkatkan aliran kerja kilang dengan penempatan semula kos, kajian kecekapan dan mesin. Yang kedua, rancangan tetap. Syarikat mancis meningkatkan atau mengekalkan tahap penjualan dan pengeluaran dengan kos pemasaran dan kos kawalan kualiti untuk mengelakkan kerugian. Pengorganisasian. Menurut Kunz dan Weris 1997, pengorganisasian didefinisikan sebagai proses menentukan struktur dan peranan yang disengajakan dalam organisasi yang disusun secara formal. Manakala, menurut Knicky dan William 2020, pengorganisasian didefinisikan sebagai mengatur tugas orang dan sumber lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, bermaksud peruntukan sumber dan tugas dengan berkesan kepada setiap pekerja dalam syarikat untuk mencapai matlamat syarikat. Manakala pengurus akan mengatur kaki tangan, personal, strategi dan proses semasa
proses perancangan untuk membantu mencapai objektif syarikat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang carta organisasi bagi syarikat yang kami kaji. Berdasarkan carta organisasi ini, dapat dilihat bahawa tugas syarikat ini diperuntukkan kepada setiap pengurus dari jabatan yang berbeza mengikut bidang kepakaran yang mereka ada. Pembahagian tugas dimulakan dengan Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau akan membangun dan menerapkan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan perniagaan dan mengawal semua pengurusan operasi kumpulan di syarikat Mancis Malaysia. Seterusnya, pengarah operasi kanan iaitu Ngah Ben Huat, iaitu beliau akan menguasai pembuatan produk bagi memastikan kecekapan pengeluaran, kualiti perkhidmatan yang menjimatkan. Seterusnya, Ketua Pegawai Keuangan iaitu Chong Ye Kai. Tugas Ketua Pegawai Kewangan ini adalah untuk memimpin dan mengurus perkhidmatan keuangan termasuk undang-undang yang bersesuaian dengan standard pemerintahan dan profesional yang betul. Selain itu, pengarah jualan iaitu Tan Su Kim. Beliau mesti mengembangkan jualan di setiap cawangan pasar runcit di kawasan seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Seterusnya, pengarah pemasaran kanan iaitu Karen Ong. Beliau bertanggungjawab untuk membangun dan membuat pelbagai strategi pemasaran. Seterusnya, pengarah IBD iaitu Lee Yik Lung. Beliau bertanggungjawab untuk menguruskan dalam usaha membangunkan perniagaan antarabangsa dengan kerjasama rakan global. Seterusnya, pengarah pembangunan perniagaan dan teknologi maklumat iaitu Edward Chen. Beliau mesti memastikan pasaran mancis di setiap negara utama yang terpilih. Akhir sekali, Direktur Sumber Manusia iaitu KKC. Beliau berperanan dalam mengurus semua fungsi dan membimbing semua sektor dalam syarikat, pengambilan kaki tangan, mengurus pampasan kaki tangan dan memastikan setiap pekerja mempunyai prestasi yang tinggi. Seterusnya, rantai perintah. Rantai perintah adalah rantaian arahan iaitu garis daya berterusan antara pengurus peringkat atasan dan pekerja peringkat rendah. Dalam barisan kuasa ini, ketua boleh mengarahkan atau memberikan perintah kepada pekerja. Contohnya, dalam carta organisasi, Hong Lilian mesti mengikut arahan Chong Ye Kai kerana beliau bekerja di bawah bahagian keuangan syarikat tersebut. Kemudian, Tan Chai Mei akan mengikut arahan Tan Su Kim dalam menguruskan hal berkaitan jualan kerana Tan Su Kim adalah ketua beliau. Seterusnya, saya akan menerangkan 3.2.3 iaitu tanggungjawab barisan dan kaki tangan. Line bermaksud tugas yang mempunyai hubungan langsung dengan tujuan syarikat, manakala staf pula adalah tugas yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan syarikat. Di syarikat Mancis Malaysia iaitu syarikat yang kami pilih, pengurus pemasaran dan pengurus kewangan yang mengambil tindakan akan memberi kesan langsung kepada organisasi. Tanpa bantuan pengurus barisan, aktiviti organisasi akan terganggu. Keputusan yang dibuat oleh pengurus sumber manusia akan memberi kesan tidak langsung kepada sesebuah syarikat seperti syarikat yang kami pilih iaitu syarikat Mancis Malaysia. Perkara yang dibincangkan tidak akan memberi kesan langsung kepada syarikat tetapi berdasarkan langkah pembetulan yang diambil oleh organisasi dan keadaan syarikat akan menjadi lebih selamat pada masa akan datang. Kepimpinan ialah satu proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien demi mencapai matlamat organisasi.
setiap ketua atau pengarah memerlukan gaya kepimpinan yang bagus. Gaya kepimpinan bermaksud kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi subordinatnya. Kepimpinan yang berkesan ialah kepimpinan yang mempunyai nilai, etika dan tingkah laku dalam sesebuah organisasi. Hal ini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai satu matlamat yang sama. Rodney Wong ialah pegawai eksekutif syarikat Manchis sejak 2014 lagi. Beliau telah membawa syarikat tersebut dengan penuh tanggungjawab, iaitu beliau memperkenalkan strategi yang berkesan kepada syarikat. Proses kepimpinan yang dilakukan oleh Rodney Wong yang pertama ialah memotivasikan pekerjanya. Rodney Wong telah bekerja keras untuk memberikan khidmat motivasi kepada pekerja bawah beliau secara berkala. Hal ini untuk menaikkan semangat para pekerja untuk mencapai satu-satu matlamat yang membawa kebaikan kepada diri dan syarikat. Yang kedua ialah mengarahkan pekerja. Rodney Wong telah bertanggungjawab dalam mengarahkan setiap organisasi supaya menjalankan tugas masing-masing tanpa mengganggu urusan kerja yang lain. Hal ini bagi menjaga kualiti kerja mereka. Oleh itu, Rodney Wong telah menentukan arah tuju yang jelas kepada pekerja serta memberi kefahaman kepada mereka tentang peranan mereka dalam mencapai matlamat syarikat. Yang ketiga ialah mempengaruhi pekerja. Pemimpin perlu mengetepikan emosi dan mementingkan nilai dan kualiti yang dilakukan oleh pekerja. Ia melibatkan kuasa, kepimpinan dan sistem komunikasi. Rodney Wong telah mengarahkan kepada pekerja untuk sering berkomunikasi antara satu sama lain serta sentiasa melaporkan segala permasalahan agar permasalahan itu tidak berlarutan dan hanya akan merugikan syarikat sahaja. Gaya kepimpinan telah berpecah kepada 4, iaitu gaya kepimpinan autokratik, gaya kepimpinan demokratik, gaya laissez-faire dan gaya kepimpinan luar jangka. Syarikat kami menggunakan gaya kepimpinan demokratik. Pengurus syarikat Manchis ini turut membincangkan masalah tersebut dengan pekerja mereka. Semua pekerja berpeluang untuk memberikan cadangan atau idea yang mereka mengenai syarikat tersebut. Pengurus akan menyelesaikan masalah bersama dengan mereka walaupun pekerja mempunyai peluang untuk memberikan komen dan keputusan terakhir akan dibuat oleh pengurus syarikat Manchis tersebut. Bagi topik kawalan, syarikat Manchis mempunyai proses-proses kawalan di mana proses ini akan mengenal pasti masalah-masalah penyelewengan dan kesilapan ketika menghasilkan produk. Proses kawalan yang pertama adalah menetapkan standard. Dalam proses ini, syarikat Manchis akan menetapkan tahap-tahap prestasi yang diinginkan bagi mencapai matlamat organisasi syarikat ini. Proses kawalan yang kedua adalah mengukur prestasi. Prestasi ini akan diperoleh daripada bahan laporan bertulis, laporan lisan iaitu daripada penyampaian pekerja atau pemerhatian rakan sebaya atau pemerhatian peribadi dari mana pengurus syarikat akan berjalan-jalan di bahagian pemprosesan untuk melihat pekerja membuat pekerjaan. Proses yang ketiga adalah mengambil tindakan pembetulan sekiranya perlu. Syarikat kami akan melakukan perubahan mengikut hasil sekiranya berlaku kesalahan dan juga membuat pengecaman serta mengukuhkan lagi prestasi yang lebih positif. Seterusnya, membandingkan prestasi dengan yang standard. Bagi membuat pembandingan, syarikat kami akan membuat carta kawalan bagi mengenal pasti kawalan kualiti produk. Melalui perbandingan ini, syarikat kami dapat mengetahui iaitu prestasi sama ada prestasi ini meningkat ataupun menurun. Saya akan membentang tentang bentuk kawalan. Bagi memantapkan kawalan serta menyelaraskan tujuan organisasi syarikat kami iaitu Manchis, kami telah menggunakan pelbagai bentuk kawalan seperti kawalan pratindakan, kawalan serentak, kawalan saringan dan kawalan pasca tindakan.
Yang pertama adalah kawalan pratindakan yang disebut sebagai kawalan proaktif kerana kawalan ini bertujuan untuk memastikan bahawa konsisten input tinggi bagi menghilangkan komplikasi yang terjadi semasa proses peralihan. Syarikat kami iaitu syarikat Mancis telah memberi perhatian tinggi terhadap kaedah penerimaan input dari proses pembuatan iaitu salah satu produk kami iaitu Oat Crunch. Yang kedua, kawalan serentak. Kawalan serentak ini bertujuan untuk memastikan aktiviti pekerja menghasilkan hasilan yang betul. Bentuk kawalan seterusnya adalah kawalan saringan. Kawalan saringan adalah pusat pemeriksaan asas yang mesti dilalui dengan selamat sebelum operasi dimulakan. Sebelum prosedur berikutnya dimulakan, operasi bahan atau perkhidmatan mesti diterima atau memenuhi syarat tertentu. Akhir sekali, kawalan pasca tindakan. Kawalan ini bertujuan mengukur hasil tindakan dan apabila ada sesuatu masalah, tindakan tata tertib diambil dan dilanjutkan hingga tingkah laku serta tindakan seterusnya. Okey, secara kesimpulannya, untuk mencapai misi, visi dan objektif organisasi, kami telah menerapkan 4 fungsi pengurusan iaitu merancang, merorganisasi, memimpin dan mengawal. Seterusnya, proses menetapkan matlamat syarikat dan perancangan strategik adalah proses perancangan. Seterusnya, carta organisasi, rantaian arahan, tanggungjawab pasukan dan kaki tangan juga telah dibincangkan dalam proses pengorganisasian. Kewibawaan, gaya kepimpinan dan pasukan juga telah dibincangkan dalam proses pengurusan. Kawalan pratindakan, 16 kawalan steering, kawalan saringan, kawalan pasca tindakan juga telah dibincangkan dalam proses pengawalan. Semoga dengan perkongsian daripada kumpulan kami dapat memberi pengetahuan dan inspirasi terhadap kepentingan pengurusan dalam organisasi maupun dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum.